Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Astaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa tawakkalu alaihi. Na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. وقال Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada hari ini 3 Safar 1442 Hijrah bersamaan 20 September 2020. Sekali kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang disebut Nabi SAW sebagai orang tua mulia jannah, serta amal di taman-taman syurga Allah SWT diturunkan kepada sekalian kita yang hadir di ilmu ini. Barakah rahmat dibuat turun oleh para malaikat atas perintah Allah SWT, dikurniakan kita sakinah, ini ketenangan dan ajaran pahala sebaik-baik dari Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita semua akan mendapat kelebihan yang disebutkan bagi mereka yang hadir dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslim rahimakumullah, kita teruskan pengajian kitab Tafsirul Munir juzuk 30 yang disusun oleh almarhum Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili Az-Nushi As-Suri rahimahullah taala. Kita masih dalam surah At-Takatsur. Yang seterusnya, setelah kita pada kuliah lalu membincangkan pengenalannya, wakam tajwidnya, terjemahan harfiahnya, dan kita pergi kepada tafsir pada muka surat 385. Tajuk ini ialah kebanggaan di dunia dan soalan berkaitan dengan amalan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Pertama, megah yang menunjukkan kelebihan sering melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Kedua, sampai kamu masuk ke kubur. Kalla,
kalla sawfa ta'lamun. Ketiga, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui yang akibat punya perbuatanmu itu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Keempatnya, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kelima, janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim. Keenam, saya benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelapan, kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Masya-Allah. Itulah dia 8 ayat dalam surah At-Takatsur. Sebab turun surah telah dijelaskan sebelum ini bahawa sebab turun surah ini adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Ibnu Jarir pula meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya kami mesti sanksi dengan azab kubur sehingga turunnya ayat ini. Maksudnya Auzubillahi alhaakum, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, megah-megahan menunjukkan kelebihan saling melaikan kamu hingga lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, jangan begitu kamu akan mengetahui. Kalla thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan jangan begitu kamu akan mengetahui mengenai azab kubur tersebut. Imam Ahmad, Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i meriwayatkan daripada Abdullah bin As-Sikhir, katanya, saya sampai kepada baginda SAW, suatu baginda sedang baca Al-Haakumut Takatsur, megah-megah menunjukkan yang kelebihan yang sering melelahkan kamu. Anak Adam akan berkata nanti, hartaku, adakah anda ada harta lagi selain daripada yang telah anda makan? Lalu musnahlah dia dan atau harta yang anda pakai lalu lusuh ia menjadi buruk, atau harta yang disedekahkan, dan itulah yang kekal. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya hadis riwayat Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulul 'abd mali wa innama, anda akan berkata seorang hamba kelak, hartaku, wa innama lahu min malihi thalath. Sesungguhnya harta yang miliki sebenarnya hanyalah 3 sahaja. Ma akala aw labisa fa ubali, iaitu apa yang dimakan lalu ia sirna, atau yang dipakai lalu menjadi buruk, atau tasaddaqa fa amdiya, atau tusuk, atau yang disedekahkan. Wa ma siwa dhalika fadhahib wa tarikuhu linnas. Dan selain semua yang bersih oleh orang yang masih hidup. Wallahu a'lam. Atau kata Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Tafsir dan ulasan. Di mana Allah SWT, Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mafhumnya, megah-megah yang menunjukkan kelebihan sering melelehkan kamu sampai kamu masuk dalam kubur. Ayat 1-2 surat Takatsur. Maksudnya anda dah disibukkan oleh sikap besar diri, bermegah-megah dengan kelebihan harta, anak pinak dan sahabat handai, serta berusaha mendapatkan lebih banyak lagi harta kemegahan tersebut. Hal ini semua menyebabkan anda sibuk, anda tidak mentaati Allah dan beramal untuk akhirat, sehingga saat ketika ajal anda datangi, anda masih lagi bersikap sedia sedemikian rupa. Jadi banyak manusia seperti ini, mengejar harta dunia sampai lupa bahawa harta dunia itu sebenarnya tak membawa dirinya ke mana-mana. Sampailah ketika nak ajal pun begitu keadaannya, masih lagi masih lagi mencari dunia, atau masih lagi mengingati dunia, tidak ingat pun persediaan untuk dibawa menuju ke alam akhirat. Wallahu a'lam. Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, yattabi'ul mayyitu thalathah, setiap mayat akan diikuti 3 perkara. Fayarji'u ithnan, 2 akan pulang. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan hanya 1 akan kekal dengannya.
yatba'uhu ahluhu wa maluhu. Yang akan mengikuti mayat ialah keluarga, harta, wa amaluhu, dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Kaum keluarga dan harta akan pulang. Wa yabqa amaluhu, dan yang kekal ialah amalannya. Imam Ahmad dan Sahihain, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, yuhramu bin Adam wa yabqa ma'ahu ithnatani al-harsu wal amal. Atau kama qala Rasulullah SAW, mafhumnya, sekalipun ini jasad tenaga anak Adam di mama usia tua, namun akan kekal bersamanya dua sifat, iaitu keinginan dan cita-cita. Ni tuan-tuan, dah tua, kita dah berusia pun, pada kita kata Nabi SAW ada dua, iaitu keinginan dan cita-cita. Keinginan dan cita-cita pun ada. Itu Berhubung dengan amalan menziarahi kubur adalah diharuskan jika bertepatan dengan adab sosial lain, tidak menyalahi syarak. Pengunjung dikenaki memberikan salam kepada ahli kubur pada kedudukan sebelah kepalanya si mati. Assalamualaikum ahli diyar. Kemudian menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah, memohon seluruh rahmat dan keampunan untuk si mati serta warga kubur, dirinya sendiri dan seluruh umat Islam. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazurul kubur fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Atau kama qala Rasulullah SAW, mafhumnya, sesungguhnya aku ini sebelum ini melarang kamu semua dari menziarahi kubur, tapi kini ziarahlah kubur, kerana ia menjadikan kamu zuhud di dunia dan mengingatkan kamu pada akhirat. Nabi SAW menyatakanlah hadis ini tujuan dibenarkan menziarahi kubur. Yang hidup itu akan rasa bersederhana dalam kehidupan dan lebih banyak membina bekalan untuk dibawa ke alam akhirat. Begitulah. Wallahu alam. Hadis tersebut hadis sahih. Sementara Imam Hakim dalam Syarh Sahihnya pernah meriwayatkan. Sementara itu Al-Hakim dalam sabda sahihnya pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur alla fazuruha fa innaha tariqul qalb wa tudammi'ul 'ain dzakirul akhirah wala taqulu hajran. Kamu qala sallallahu, mafhumnya, sungguhnya aku yang sebelum ini telah melarang kamu semua dari menziarahi kubur. Kini ziarahlah kubur, sesungguhnya ia boleh melembutkan hati, mengalirkan air mata dan mengingatkan akhirat. Dan janganlah kamu berkata, jauhilah yang kubur. Hadis ini juga merupakan dalil larangan menziarahi kubur jika ziarah disertai oleh kegiatan mungkar seperti pergaulan bebas lelaki dan perempuan, fitnah dan perbuatan meratap yang mirau. Sedikit kupasan fiqh tentang hukum menziarahi kubur. Firman Allah SWT mafhumnya, ayat 3 dan 4, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Surah Azim, mafhumnya, janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui ayat perbuatanmu itu, dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui. Ayat 34 surah At-Takasur. Bermaksud suatu tergertakan dan ancaman agar anda menjauhi sifat memegah, menunjukkan kelebihan harta atau pangkat yang membawa kepada pergaduhan, permusuhan, hasad, dengki dan saling benci-membenci atas satu sama lain. Samping itu menyebabkan ada alpa dari beramal untuk akhirat atau untuk menjadi umat yang baik tingkah laku dan akhlak. Anda semua akan mengetahui balasan perbuatan tersebut pada hari akhirat kelak. Ini tuan-tuan. Inilah dia maksud daripada dua ayat yang diulang itu, supaya menjadi peringatan kepada kita semua supaya hentikanlah sifat-sifat negatif seperti bermegah-megah dengan apa yang ada, dengan harta, dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan kemewahan. Fikirlah
bahawa benda itu semua tidak akan membawa kita selama-lamanya hidup di dunia. Fikirkanlah, membina amalan-amalan sebagai bekal untuk kita bawa ke alam akhirat. Begitulah maksudnya. Imam Al-Jamasyari menyatakan, kala ialah satu ancaman dan peringatan bahawa tidak sepatutnya seseorang yang prihatin tentang dirinya memusatkan perhatiannya lebih kepada dunia dan mengabaikan kepentingan agamanya. Ungkapan ayat kedua berulang sebagai penguat mengukuhkan ancaman buruk dan pengajaran. Begitulah. Firman Allah SWT mafhumnya, Auzubillahi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin sawfa azim. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yakin. Surah At-Takasur ayat 5. Maksudnya, hendaklah anda menjauhi diri dari kealpaan dan gila dunia. Jika anda mengetahui keadaan yang bakal dihadapi dengan penuh yakin, so tentu anda meninggalkan sikap bermegah dan bangga. Malah akan segera melaksanakan amalan soleh. Anda tidak akan leka dengan sifat bermegah-megah itu. Anda tidak akan lupa urusan akhirat yang penting itu. Anda tidak lupa membuat persediaan untuknya. Jawapan lau dihazafkan, dihilangkan, andaiannya ialah kalau anda tahu, pasti ia tidak akan melekakan anda. Jadi perkataan lau ta'lamuna ilmal yaqin itu membayangkan kepada kita bahawa sebenarnya Allah SWT memberikan satu cara untuk mengingatkan kita. Maknanya kalau kamu akan tahu, kala lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalau kamu tahu dengan pengetahuan yakin tentang keadaan diri kamu, mungkin kamu tidak akan segairah itu mencari dunia, sehingga lalu dunia itu melupakan anda dari tujuan anda berada di dunia ini sebenarnya. Wallahu alam. Baik. Ayat ini sebagai pengukuhan, tegahan dan celaan terhadap sikap gila dunia dan terpesona dengan kemilau hidup duniawi yang fana. Ungkapan ini bukanlah sekadar nasihat kosong, akan tetapi ia menegaskan bahawa tentang bahaya besar di hadapan. Ia memerlukan pengamatan yang mendalam dan pemikiran yang sungguh-sungguh tentang nasib masa depan di akhirat kelak. Kesedaran seumpama ini tidak dapat dirasai pada kebiasaannya tanpa keimanan yang kuat dan jiwa yang sedar lagi sejahtera. Pengulangan perkataan kalla sebagai penegasan tegahan agar dihindari balasan lain yang akan menimpa selain daripada azab. Al-Hasan berkata, kalla bermaksud benar, di mana seolah-olah dikatakan pasti anak akan mengetahuinya dengan yakin. Kemudian beliau menerangkan pula makna al-wa'id ini, ancaman itu sebagai berikut, iaitu anda akan saksikan api neraka di akhirat. Maksud ialah anda merasai azabnya. Ini merupakan jawab bagi qasam, sumpah yang dimahzufkan, dilenyapkan. Ayat ini menyatakan ancaman bahana melihat api neraka. Api neraka itu adalah apabila berderuh kemarakannya secara sekali sahaja, maka semua para malaikat besar dan para nabi akan sujud di atas lutut masing-masing kerana takut dan gurun menyebab menyaksikan kedahsyatan api neraka yang berkobar-kobar itu. Jadi ayat ini sebenarnya berbentuk al-wa'id, iaitu sebagaimana kita pernah sebutkan dahulu. Al-wa'id itu lawan kepada al-wa'du. Wa'dun janji baik kepada orang-orang beriman. Wa'id janji ancaman kepada orang-orang yang kafir, munafik, fasik dan rakan-rakannya. Jadi ayat kalla law ta'lamuna ilmal yaqin ini merupakan satu wa'id dari Allah SWT kepada mereka yang khususnya melupakan hidup akhirat kerana mengejar dan memburu dunia. Kemudian ayat di atas dikukuhkan lagi dengan firman Allah SWT mafhumnya, sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. At-Takatsur ayat 7. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin, selepas la tarawunnal jahim. Maksudnya sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Ayat 7 surah At-Takatsur. Maksudnya seterusnya kerana akan menyaksikan neraka jahim itu dengan pandangan yang penuh yakin, iaitu penyaksian dengan kedua biji mata anda. Oleh itu
jauhkanlah diri anda dari terjerumus ke dalam api neraka dengan melakukan maksiat, kejahatan, dosa-dosa besar serta perkara-perkara mungkar. Ini dia. Sebab itulah Allah sebut dua benda tadi dalam ayat 6 dan 7 tu. La tarawunnal jahim, sungguh kamu akan melihat amal maksiat itu dalam neraka jahanam. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin, sungguh kamu akan melihat azab neraka itu benar-benar dengan ainul yaqin, dengan pandangan yang yakin, yang benar-benar, bukan sangkaan-sangkaan, pandangan kasar namanya. Kemudian ancaman itu diperkukuhkan lagi dengan soalan berkaitan dengan amalan manusia agar mereka lebih berwaspada. Firman Allah SWT mafhumnya, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat Allah yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Ayat 8, ayat akhir surah At-Takatsur. Sungguhnya yang anda akan disoal berkenaan segala nikmat dunia yang melekatkan anda dari beramal untuk akhirat. Anda akan disoal tentang berbagai jenis nikmat dunia, seperti keamanan, kesihatan, waktu lapar, makanan, minuman, penginapan dan sebagainya lagi. Imam Az-Zamakhsyari berkata, anin na'im maksudnya beramal dengan agama, maksudnya segala keseronokan dan perbuatan berfoya-foya yang menyibukkan anda dari beramal dengan agama dan menurut titah perintahnya. Anin na'im, maksudnya na'im tu ialah disebutkan oleh Imam Az-Zamakhsyari tadi, untuk perbuatan dunia yang merosakkan diri seseorang itu, seorang Muslim itu, dan melalaikan seorang Muslim itu dari perintah-perintah agamanya. Menurut Imam Ar-Razi, seorang ahli lagi, ahli tafsir, golongan yang paling nyata akan disoal beramal dengan agama, golongan yang paling nyata akan disoal mengenai nama-nama tersebut ialah orang-orang kafir. Menurut satu pendapat lain, ayat ini umum, mencakupi orang mukmin dan kafir. Mereka berhujjah dengan beberapa hadis. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahawa ia bertanya, nikmat apakah yang kami semua akan disoal wahai Rasulullah, sedangkan kami telah diusir keluar dari kampung halaman kami dan segala harta kami lupus. Rasulullah SAW menjawab, tempat itu yang anda jadikan rumah-rumah, pokok dan kemah yang meneduhi anda dari panas dan sejuk serta air yang minuman yang sejuk ketika hari yang panas. Ini semua akan ditanya oleh Allah SWT. Tak ada apa yang terlepas pun, semua yang akan ditanya oleh Allah SWT. Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad meriwayatkan dari Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Mahmud Ibnu Habib, katanya, apabila turun firman Allah mafhumnya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hakumut Takatsur, mafhumnya sebenarnya menunjukkan yang menyukai kelebihan serta melalaikan kamu. Ayat 1 surah At-Takatsur, maka Nabi SAW membacanya sehingga maksud ayat thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, lazim, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Ayat 8 surah At-Takatsur. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tentang nikmat manakah yang kami akan disoal, sedangkan yang kami ada hanyalah dua aswadan, iaitu air dan kurma. Kami ada pada pedang di tempat tempur kami, dan musuh bisa siap sedia. Maka nikmat apakah gerangan kami akan soal nanti? Jawab baginda SAW, ada pun perkara itu tetap akan berlaku. Itu ya. Jadi bab-bab soal di pada masyarakat pada kiamat ni, benda itu pasti berlaku pada semua, tak kira siapa pun lah. Dalam Sahih Bukhari, Sunan At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah terdapat sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas, as-sihhatu wal faragh. Atau kama qala Rasulullah, dua nikmat ramai manusia sering terpedaya dengannya, itu kesihatan dan waktu lapang. Yang manusia sering terpedaya oleh dua nikmat ni, pertamanya kesihatan dan waktu lapang. Sihat, leka, alpa. Waktu lapang pun macam tu, leka dan alpa, sibuk dengan hal dunia. Wallahu alam. Mereka bersikap cuai dalam mensyukuri dua nikmat tersebut. Merasa siapa tidak melaksanakan kewajipan yang berarti dia telah terpedaya. Daripada Nabi SAW sebenarnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abi Barzali, katanya, tidak berganjak kedua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak
Sehingga ia disoal berkaitan 4 perkara tentang umurnya, di manakah ia dihabiskan masa remaja, di manakah dia curahkan tentang hartanya, di manakah ia cari dan ke mana pula ia membanjakannya, dan tentang ilmunya, apa yang telah diperbuat dengannya. Ini 4 soalan akan ditanya kepada manusia di pada masyarakat pada kiamat. Tak habis soalan, tak boleh proceed ke depan. Itu buat bunyinya lah. Bunyinya gitulah. Imam Al-Bukhari dalam bab adab, At-Tirmizi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Ubaidah bin Muhsin bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi fi jaddihi indahu quta yaumihi fakannama hizat lahu dunya bihadhafiha." Atau kamu kalau Rasulullah mafhumnya, barang siapa dari kamu memulakan kehidupan pada waktu paginya dalam keadaan amat sejahtera dalam kelompoknya, sihat tubuh badannya, cukup keperluan hariannya, maka seolah-olah ia telah dikurniakan dunia dan segala penjurunya. Gitu. Ibnu Jarir, Muslim dan sekalian ahli sunan telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, ketika Abu Bakar dan Umar sedang duduk, tiba-tiba datang Nabi SAW lalu bertanya, "Mengapa anda duduk di sini?" Mereka beliau berjawab, "Demi Allah yang mengutuskan anda dengan kebenaran, kami keluar dari rumah ini semata-mata kerana lapar." Kata Nabi SAW, "Demi Tuhan yang mengutuskan aku dengan kebenaran, aku pun keluar kerana itu." Ini lapar. Maka mereka pun berjalan sehingga tiba di rumah seorang lelaki Ansar. Lalu mereka disambut oleh seorang wanita. Nabi SAW bertanya kepada wanita itu, "Di manakah si fulan?" Beliau menjawab, "Dia si fulan pergi mencari air untuk kami." Kemudian balik lelaki itu dengan memikul uncang airnya. Lelaki itu mengucapkan selamat datang selama seraya berkata, "Tidak ada tuah yang lebih baik bagi seseorang selain dari diziarahi oleh seorang Nabi. Hari ini saya bertuah kerana Nabi menziarahiku." Lelaki itu mengantungkan uncang airnya pada pelepah tambak kering, lalu menghampiri mereka dengan membawa setandan kurma. Maka Nabi SAW bersabda, "Tidak bolehkah anda memetiknya dulu?" Lelaki itu menjawab, "Saya lebih suka kamu semua sahaja yang memilih mana-mana yang disukai." Kemudian beliau mengambil parang. Maka Nabi SAW berkata padanya, "Awas, jangan sembelih ternakan susu." Lelaki itu pun menyembelih binatang untuk hidangan mereka. Selepas itu mereka makan bersama-sama. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada keduanya, Abu Bakar dan Umar, "Anda akan disoal tentang nikmat ini nanti di akhirat kelak. Rasa lapar telah menyebabkan anda keluar daripada rumah. Anda hanya pulang setelah mendapat makanan ini. Inilah sebahagian dari nikmat-nikmat dunia." Nampak? Itu kisah yang diceritakan tentang Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar berkaitan dengan surah At-Takatsur ini. Jelasnya di sini soalan berkaitan dengan nikmat dunia ini adalah umum, kerana lam itu adalah lamul jins. Walaupun begitu, soalan yang dikenakan kepada orang kafir adalah untuk celaan semata-mata kerana kedegilan dan kekufuran mereka. Manakala soalan terhadap seorang mukmin pula adalah sebagai satu penghormatan kerana ketaatan dan kesyukurannya. Yang jelas, soalan tersebut adalah sebagai suatu hisab. Ia lebih awal dari masa melihat neraka Jahannam. Itu tuan-tuan ya. Jelas. Ini soal nikmat dunia ini adalah umum, tak kira pada orang Muslim ataupun pada orang kafir, sama saja. Adapun makna thumma, ia bererti masa berkenaan berurutan. Ini menurut urutan dalam perkhabaran. Kemudian Allah akan memberitahu anda bahawa anda akan disoal nanti. Itu dia. Wallahu a'lam. Sedikit kupasan tentang tafsir surah At-Takatsur. Maka kita pergi kepada pedoman hidup dan hukum hakam. Ayat-ayat dalam surah ini menunjukkan beberapa perkara seperti berikut. Pertama, Allah SWT memberi amaran kepada kita supaya tidak meninggalkan segala amalan soleh dan supaya membuat persediaan untuk hari akhirat. Allah SWT juga mencela golongan yang disibukkan oleh sikap berbangga dengan harta yang banyak dan anak pinak, sebaliknya lupa mentaati Allah sehinggalah mereka mati dan dikebumikan dalam kubur. Celaan di sini adalah umum, merangkumi sikap bangga diri dengan apa saja seperti harta anak pinak apabila
kaum kerabat, kekuasaan, kemegahan, teman dan pembantu. Ia turut merangkumi sikap berbangga dengan diri sendiri seperti memiliki ilmu dan akhlak yang mulia, berbangga dengan tubuh badan yang fizikal seperti kesihatan dan kecantikan, atau berbangga dengan faktor-faktor luaran seperti harta, kemegahan, sahabat, handai dan teman-teman rapat. Ni tuan-tuan, benda-benda macam ni lah yang sebenarnya melalaikan manusia daripada mengingati akhirat. Ingat dunia saja, akhirat mereka lupa kan. Orang seperti ini lupa akhirat itulah sebenarnya tempat tinggal yang kekal selama-lamanya. Yang kedua, majaran tersebut dalam Al-Quran perkataan kubur. Antaranya ialah yang tersebut dalam surah ini. Sebenarnya menziarahi kubur merupakan ubat yang paling mujarab bagi mengubati hati yang keras, kerana amal ini mengingatkan seorang tentang mati dan hari akhirat. Perkataan tersebut akan menjadikan kita kurang berangan-angan, bersikap zuhud terhadap dunia. Zuhud itu maksudnya bersikap sederhana saja, tidak melampau-lampau mengejar dunia dan tidak terpengaruh dengan tarikannya, sebagaimana dinyatakanlah hadis-hadis yang thabit. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW melaknat para wanita pengunjung kubur. Beberapa ahli ilmu berpendapat penilaian ini adalah sebelum Nabi SAW memberi kelonggaran dalam menziarahi kubur. Sebaik saja nak baginda memberi kelonggaran, maka termasuklah sekali lelaki dan wanita dibenarkan menziarahi kubur. Sebagian ulama berkata adapun hukum menziarahi kubur oleh kaum wanita adalah makruh, kerana wanita lebih kurang sabar dan mudah diruntun oleh rasa sedih dan pilu. Itu dia. Jelas kat situ. Orang wanita boleh ziarah kubur tapi hukumnya makruh, tak digalakkan. Baiklah, perempuan ni kalau pergi kubur sedan tu adalah satu perkara yang lamrah bagi mereka. Sebagai kesimpulannya, amalan menziarahi kubur oleh golongan lelaki telah disepakati oleh para ulama, manakala melibatkan golongan wanita pula masih diperdebatkan. Golongan anak gadis muda diharamkan keluar sama sekali dan hanya diharuskan kepada golongan wanita yang sudah tua sahaja. Namun diharuskan kepada mereka semua untuk keluar jika ia berasingan daripada kaum lelaki. Namun jika berlaku fitnah akibat percampuran lelaki dan wanita, maka adalah haram. Ini berkaitan dengan hukum-hukum menziarahi kubur. Ketiga, para ulama berpesan hati naklah dirawat dengan 3 perkara, iaitu mentaati Allah, banyak mengingati mati dan pergi menziarahi kubur orang-orang Islam. 3 perkara mengubat hati. Taat kepada Allah, banyak ingat mati dan ziarah kubur. Dalam surah ini Allah SWT mengulangi ancaman demi ancaman untuk memantapkan keyakinan tentang benarnya azab kubur dan azab akhirat. Bahawa segala yang dijanjikan oleh Allah kepada kita seperti kebaikan kita selepas mati dan perkara-perkara yang berikutan dengannya adalah betul dan benar berlaku. Kemudian Allah SWT mengulangi semula ancaman dan peringatan bahawa jika manusia tidak melakukan amalan soleh dan tidak meninggalkan sikap berbangga dengan harta, anak-anak dan sahabat rapat, mereka pasti akan menyesal dan akan menderita terseksa pada hari kiamat kelak. Inilah sebenarnya apa yang ada dalam surah At-Takasur ini. Allah Ta'ala memberi ancaman, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, jangan sekali-kali begitu, kamu akan sekiranya kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin, pasti kamu akan melihat seksa neraka jahanam itu, pasti kamu akan melihat, kerana pasti kamu akan ditanya tentang apa-apa yang kamu kerjakan di dunia pada hari itu. Jadi ini adalah ancaman Allah SWT pada manusia yang leka, yang alpa, kerana segala-gala harta di dunia itu tak akan menyelamatkan diri sipulan ini apabila bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh jadi barang tukaran pun, tak boleh. Yang kelima, Allah SWT menampilkan ancamannya lagi dengan menggunakan qasam atau sumpah mahzuf andaiannya. Demi Allah, kamu akan melihat neraka jahanam, la tarawunnal jahim. Kita ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang pasti akan masuk neraka. Ada ulama yang mengatakan bahawa khitab ini, ungkapan ini umum seperti firman Allah SWT, wa inna minkum illa wariduha, surah Azim,
Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Ayat 71 surah Maryam. Neraka adalah tempat penginapan bagi orang kafir, manakala bagi orang mukmin pula ia adalah laluan sahaja. Kerana Allah SWT menegaskan tentang manusia melihat neraka jahim dengan mata hati dan mata kepala mereka sendiri pada hari kiamat nanti. Kerana benda-benda yang gaib dalam alam akhirat itu semuanya akan zahir, dapat dilihat oleh mata kasar kita di dalam alam akhirat. Syurga, neraka, semuanya itu akan dapat lihat dengan jelas ni pada alam akhir dia, dalam alam akhirat nanti. Yang keenam, manusia juga akan disoal tentang segala jenis nikmat dunia yang mereka kecapi di akhirat kelak. Nikmat rumah, tempat berteduh, termasuklah bayangan pokok-pokok, keselesaan hidup dan kesenangan, kesihatan waktu lapang, keamanan pakaian dan sebagainya. Semua orang akan disuruh siasat. Soalan terhadap orang kafir adalah sebagai penghinaan kerana mereka tidak bersyukur. Manakala soal kepada orang mukmin adalah suatu penghormatan kerana mereka bersyukur. Kesyukuran sebenarnya adalah nikmat mengatasi segala nikmat. Syukur macam kita lah, bersyukur hari ni masih lagi hidup. Kerana nikmat hidup itu tak boleh ditukar dengan segala harta di atas dunia ni. Manakala suasana adalah dalam kerangka pengadilan. Ada pendapat yang mengatakan bahawa kalau suasana itu berlaku selepas orang kafir masuk neraka, maka itu dikira sebagai penghinaan pada mereka. Namun pendapat pertama lebih tepat. Jadi yang sebenarnya sebelum masuk ke syurga neraka ni, pengadilan itu dijalankan dulu. Itulah ada mengatakan jarak masa antara bermulanya hisab dengan nak bergerak masuk ke syurga itu sangat lama, beratus-ratus tahun lamanya. Itu mengikut kiraan manusia. Ke sana kita tak tahulah. Kerana kiraan masa dia alam akhirat pun adalah perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perkara as-sam'iyat. Jadi itu dia pengajaran dan hukum hakam surah At-Takatsur. Maka kita selesailah mengambil 2 kuliah untuk membincangkan surah At-Takatsur ni pada minggu ini. Pada kuliah kali ini ialah tafsirnya. Setelah kuliah lepas kita membincangkan pengenalan hukum hakam, tajwid dan terjemahan harfiahnya. Jadi selesailah kupasan tafsir surah At-Takatsur. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang kita akan sambung dengan kupasan surah antara surah yang terpendek dalam Al-Quran, itu surah Al-As pada muka surat 395. InsyaAllah Allah kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang. Dan segala apa-apa yang kita sampaikan kuliah ini, biarlah ia menjadi pengajaran untuk kita, suami isteri, anak kita, kehidupan kita sementara ni yang kita dah sebutkan tadi. Dan mudah-mudahan kehidupan kita akan diberkati dari rahmat Allah SWT di dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada sisi kuliah ini yang mungkin tuan-tuan rasa tidak mencukupi, ia adalah kekurangan daripada saya. Jadi saya dah mohon maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW, dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kuliah kita dengan kali ini dengan tasbih al-Qur'an Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafran bari tafsuma. Allahumma inna nad'uka wa la'ana narzuka min syururihim. Allahumma ba'id syamlahum wa farid jam'ahum wa syatika wa tawassal al-muslimin kilabi. Ya qahhar ya jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم انزل الكتاب وانبياء سوازم الاحزاب يهزم وصلاه فالمستشار مرنا ربنا زين انزل فما يكون ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب ربنا عليك توكلنا والينا لك المصير ربنا ادخل منا دعانا مسنا ولمنا ولقنا وعملنا في هذه المبارك من شر سفر مبارك اسمع عليك تعالى عليك المريم لا فيها اسم الله تتبع فيها السماء والاقوال الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله.